Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Hanita Hani binti Ismail dan salam sejahtera. Pada hari ini kami dari kumpulan 9 akan membentangkan pengajaran sains tingkatan 1. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 9 ini. Yang pertama Muhammad Misbahul Munir, yang kedua saya Muhammad Hafiz, yang ketiga Nur Amirah dan yang keempat Nurul Kutrin Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Senyap semua ni. Okey, semua boleh nampak apa yang saya tunjukkan kat skrin? Boleh nampak cikgu. Boleh, cikgu. Okey. Boleh, cikgu. Okey, terbaik. Okey, hari ni kita akan belajar berkenaan dengan bab 5. Okey, berkenaan dengan jirim. Okey, sebelum ni kamu telah pun belajar berkenaan 5.1. Okey. Terusnya hari ni kita akan tengok kepada 5.2 iaitu 3 keadaan jirim. Okey, ini yang kita akan belajar. Okey, kamu boleh tengok ada 4 perkara iaitu yang pertama ciri-ciri, yang kedua kadar resapan, yang ketiga perubahan keadaan jirim dan yang keempat adalah contoh perubahan keadaan jirim. Okey, kita lihat yang pertama sekali. Jirim dia terdiri daripada zarah-zarah yang seni, amat kecil dan sentiasa bergerak. Okey, kamu lihat sini ada 3 jenis jirim iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Kita lihat. Okey, pepejal. Macam mana dia punya keadaan zarah dia? Okey, pepejal ni keadaan zarah dia dalam keadaan Rapat. dalam keadaan yang rapat. Okey. Dalam keadaan yang rapat. Yang cecair pula dalam keadaan yang macam mana? Kurang rapat. Sedikit jarak. Okey, dia tetap rapat tetapi dia sedikit jarak. Okey, yang gas pula? Jauh-jauh. Okey, Arah gas dia. dalam keadaan jauh-jauh. Okey. Dia dalam keadaan yang jauh-jauh. Ini adalah perbezaan keadaan jirim. Ketiga-tiga jirim yang kamu perlu kuasai. Okey, yang pertama pepejal, yang kedua cecair dan yang ketiga adalah gas. Okey, ini adalah dalam keadaan zarah. Kita lihat pula kepada contoh. Okey, apa itu pepejal? Yang dalam keadaan sekitar kamu ni, apa yang kamu nampak pepejal tu? Ada kereta. Okey, kereta lagi. Amirah? Nada? Meja? Jam. Apa? Meja. Meja adalah pepejal. Lagi ada lagi? Botol. Laptop. Laptop yang kita gunakan untuk belajar ni pun adalah merupakan pepejal. Okey. Contoh yang kedua adalah cecair. Apa yang keadaan sekeliling kamu yang menunjukkan cecair? Air. Air apa? Air Air mandi. Air masak, air mandi, air kamu minum, air Milo, semua itu adalah Cair. cecair. Okey. Kemudian yang terakhir adalah gas. Apa contoh yang kamu dapat lihat dalam sekeliling kamu? Kalau kamu pergi dapur, Reset. mak kamu masak, kamu guna Tong gas tak? gas. Okey, yang dalam tong gas tu adalah gas. Okey. Tadi ada cikgu dengar ada sebut satu perkataan benda tadi. Reset. Reset pun ada juga, yang water base ada, yang gas pun ada. Okey. Oh. Okey, ini adalah contoh. Kalau kamu lihat di laptop kamu, cikgu tunjukkan contoh daripada segi ketiga-tiga jirim tersebut. Pepejal, cecair dan juga gas. Okey, seterusnya. Kita akan melihat keadaan, sifat dia. Okey, perbandingan sifat-sifat antara 3 keadaan jirim. Okey, untuk pergerakan zarah, okey, yang pepejal ni dia akan jadi apa? Dia akan Getar. bergetar di tempat yang tetap. Okey, kita kembali ke belakang. Okey, kita tengok sini. Okey, dalam bentuk pepejal, dia akan bergetar di kawasan dia saja. Okey, kalau kamu nak bayangkan, kamu boleh lihat di dalam kelas kamu tu. Okey, dalam sebuah kelas yang tak ada kerusi, tak ada meja kosong, ada 100 orang murid padat.
okey, disusun padat seperti pepejal ni, kamu masih boleh bergerak tak? Boleh. Tak. Tak boleh. Tangan pun tak boleh bergerak. Boleh sikit-sikit je. Boleh. Okay, boleh sikit-sikit, okey. Kamu nak tapi bila kamu bergerak tu kamu akan terkena lah orang di tepi, kamu akan langgar orang yang di hadapan, yang di belakang, kamu akan bergerak. Tapi kamu boleh bergerak. Okey, itu adalah pergerakan dia. Okey, kamu berada di tempat tu, kamu akan bergetar secara lebih kepada tetap. Okey? Okey, itu adalah contoh untuk pepejal. Untuk liquid pula, kamu bayangkan dalam satu kelas yang sama tu, ada 70 ataupun 60 orang. Okey, 60 orang pelajar. Pergerakan dia macam mana? Kamu bayangkan. Boleh tak bergerak berjalan? Boleh. Boleh pusing-pusing. Okey. Boleh pusing-pusing. Okey, nak dibandingkan dengan pepejal tadi. Okey, untuk yang cecair ni kamu boleh pusing-pusing. Kamu nak berjalan ke hadapan pun boleh sikit. Nak berjalan ke belakang pun boleh. Ke kiri ataupun ke kanan pun boleh. Tetapi dalam masa yang sama kamu akan kadang adalah bersentuhan sikit, terlanggar bahu kawan. Okey, tertolak kawan di depan. Okey, tetapi kamu masih boleh bergerak bebas. Okey, nampak perbezaan ya? Nampak cikgu. Okey. Untuk yang terakhir adalah gas. Okey, pergerakan gas dalam satu kelas yang sama tadi ni, kamu bayangkan ada 10 orang saja. Macam mana pergerakan dia? Boleh main aciligan tak? Boleh mayang. Boleh menghayal. Boleh main aciligan lagi dalam kelas tu. Sebab jumlah kawasan yang besar sama, tapi dia dalam kuantiti darah dia sedikit. Okey, jadi dia nak lari, dia nak langgar dinding tu, nak langgar pintu tu pun tak ada masalah. Okey, dia takkan bersentuhan. Bukan takkan bersentuhan. Dia akan bersentuhan dengan zarah juga, tapi dalam keadaan orang panggil beratus berlanggar sesama sendiri itu adalah paling kurang. Okey? Okey, ni kita tengok ini. Okey, dia bergerak bebas dengan laju. Okey? Dah tak ada halangan, dia bergerak ikut suka dia saja. Okey? Okey, seterusnya kita lihat bentuk dan isi padu pula, perbezaan antara ketiga-tiga ni. Untuk bentuk dan isi padu pepejal, apa yang kamu lihat dia adalah bentuk tetap. Bentuk tetap. Ada kamu tengok dekat rumah kamu, hari ni kereta bentuk 4 segi, esok tiba-tiba bentuk lonjong. Tak ada cikgu. Ada tak? Ada. Tak ada. Okey, sebab dia bentuk pepejal, jadi bentuk dia tetap. Esok pun kamu tengok bangun daripada tidur, bentuk tu lah kereta kamu. Okey, kalau dalam bentuk cecair pula, isi padu tetap dan mengikut Bentuk bekas. Bentuk bekas yang diisi. Bentuk bekas yang diisi, okey. Kita tengok pada contoh yang diberi dalam gambar ni. Okey, kamu nampak kan? Okey, kalau dia bubuh dalam, ni apa ni nama dia ni? Bika. Bika. Okey. Kamu bubuh dalam bika ni, kalau bentuk bika ni, bentuk yang orang panggil apa ni? Bentuk apa ni? Silinder kan? Kalau kamu bentuk, kamu tuang air masuk dalam silinder ni, masuk dalam bekas ni, bentuk tu lah yang akan dia jadi. Dan isi padu yang kamu tuang tu kalau 1 liter, 1 liter lah yang akan ada dalam bekas tu. Okey. Berbeza dengan gas. Okey. Isi padu dia tak tetap. Gas dia mengikut isi padu dan bentuk bekas yang diisi. Okey. Dia tak tetap. Kalau kamu ada gas, apa ukuran gas dia? KPA. Okey, kalau kamu isikan dalam bekas tu, itulah yang akan ada. Okey, dia takkan boleh mengikut bekas yang tetap. Kalau kamu nak tuang 1 liter pun dia tak boleh, dia kena ikut bekas. Okey. Okey, itu adalah perbezaan dalam bentuk dan juga isi padu. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada, bagus. Okey. Yang terakhir adalah
kebolehmampatan. Okey, kita lihat kepada pepejal. Kebolehmampatan dia tidak boleh dimampatkan. Okey, contoh yang dia bagi adalah Batu. Batu. kamu nampak yang bergerak ni, batu. Okey. Boleh tak kamu tekan bagi dia mampat lagi? Bagi dia jadi kecil. Tak Batu boleh. yang besar penumbuk tu, kamu cuba kecilkan dia. Boleh tak? Tak boleh. Okey, tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab dia memang dah mampat dah. Okey. Dan untuk cecair pula, kebolehmampatan dia sukar dimampatkan. Dia masih boleh dimampatkan, tetapi kamu perlu menggunakan pressure yang sangat kuat. Okey, untuk memampatkan cecair tersebut. Okey. Tetapi untuk gas, kamu boleh mampatkan gas dalam bekas ni. Okey, tetapi bekas yang kamu gunakan untuk mampatkan gas tu perlu betul-betul kukuh, betul-betul kuat lah. Okey, contoh dia adalah tong gas yang ada di rumah kamu. Okey, kalau kamu guna bekas biasa, kamu cuba tekan dia akan pecah lah. Meletup. Akan meletup. Okey, dia akan meletup sebab tekanan terlalu tinggi. Okey, tapi kalau bekas tu adalah bekas yang kukuh macam tong gas tu yang besi tu, okey, kamu mampatkan gas tu dia akan menjadi liquid. Okey, seterusnya kita pergi kepada kadar resapan. Kepada 3 keadaan jirim yang kita belajar. Okey, resapan. Proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okey. Senang kata, yang ni, kamu lihat contoh. Okey. Ada 2 kategori cecair. Okey. Sebelah kiri adalah cecair pekat. Cecair pekat yang orang panggil apa? Mengandungi molekul dye. Dye ni kalau dalam bahasa Melayu dia orang panggil apa? Pewarna. Okey. Molekul pewarna dekat sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah air biasa. Okey, molekul pewarna ni dia mempunyai kepekatan dia yang tinggi. Okey, bila dia mempunyai kepekatan yang tinggi, bila diletakkan di tempat yang sama, dia akan molekul dia ni akan bergerak. Okey, kamu lihat di sebelah yang tengah ni, molekul ni dia akan melintasi ruangan yang pembahagi ni dan dia akan memenuhi dekat kawasan air. Okey, bila mana dia akan berhenti? Bila mana dia akan berhenti daripada orang panggil apa? Melintasi. Ni garisan tengah ni. Bila mana sampai? Sama balance. Sama balance ataupun kita panggil kepekatan kedua-dua bahagian air tu adalah sama. Okey. Kalau kita bagi jumlah contoh dia macam nombor lah. Dekat sini 100, dekat apa? Pewarna ni 100, dekat air kosong ni 50. Okey, yang dekat 100 ni dia akan pergi berpindah 25% ke arah air biasa ni dan dia akan menjadi 75, yang kiri pun 75. Jadi maknanya dia adalah dah stabil, dah sama. Okey. Okey. Begitu juga kalau contoh yang di bawah ni. Sama juga contoh dia. Okey. Dia mempunyai pewarna yang berbeza. Kalau tadi satu ni air, yang ni dia pewarna yang lain. Tetapi kepekatan dia berbeza. Okey, yang sebelah kiri kepekatan dia lebih. Okey, yang kanan kepekatan dia kurang sikit. Okey. Bila mana dia akan nak mencapai orang panggil apa? Persamaan, equilibrium. Okey. Poin penting dia adalah berkepekatan tinggi, dia akan ke Kawasan yang berkepekatan rendah. Okey, dapat? Dapat, cikgu. Okey. Kita lihat pula seterusnya. Macam mana kadar resapan
ketika dia diletakkan dalam pepejal. Okey, ni adalah contoh yang dia bagi. Okey, menggunakan apa ni? Bekas apa ni? Tube. Tube. Tiup apa ni? Tiup. Tube. Test tube. Okey, Test tube cikgu. dia menggunakan tiup tabung uji. Bahasa Melayu tabung uji. Tabung uji. Okey. Crystal of copper sulfate. Okey, dia letakkan dalam gel. Gel ni adalah pepejal. Okey. Apa yang berlaku, kadar resapan dia adalah sangat perlahan. Okey. Bila pemerhatian dibuat, agar-agar bertukar menjadi warna biru selepas beberapa Hari. okey, beberapa hari. Kalau kamu nak bayangkan, okey, macam tadilah. Okey, kita lihat kembali kepada sel zarah pepejal. Okey, rapat kan susunan dia? Ya, Okey. rapat-rapat. Rapat-rapat. Okey, kalau diletakkan apatah copper sulfate tadi ni, okey, bila dia nak masuk, nak sampai ke hujung, senang ke susah? Susah. Dia nak kena botoh kawan depan ni. Betul. Lepas tu nak kena botoh line kedua. Nak botoh lagi yang ke belakang ni. Okey, sangat susah. Okey, jadi itulah cara kamu nak bayangkan. Okey, bila dalam keadaan yang macam tu, bila dia diletakkan dalam pepejal, kadar resapan dia menjadi sangat perlahan. Berbeza pula kalau dia letakkan dalam cecair. Okey, contoh yang dia bagi ni, apa ni? Dalam air, diletakkan potassium permanganate. Okey. Bila dia letakkan dekat bawah, apa yang akan dia dapat? Pemerhatian dia. Air bertukar menjadi warna ungu selepas 2 jam. okey, selepas 2 jam. Okey, berbeza kalau kamu tengok tadi yang pepejal selepas beberapa hari. Okey. Yang cecair ni selepas beberapa jam, selepas 2 jam je. Okey, tak lama. Okey, sebab apa? Sebab kalau kamu patah balik, kamu tengok keadaan zarah cecair, dia ada ruang. Okey. Kalau kamu pun nak masuk, okey, kamu boleh mencelah. Okey. Kamu boleh mencelah nak daripada bawah ni nak ke atas, tak ada masalah. Okey, walaupun tak ada masalah, dia taklah laju sangat. 2 jam masa yang diambil untuk untuk dia berlaku proses penyerapan tu. Okey, untuk dia menukarkan air tu menjadi warna ungu tu. Okey, mengambil masa 2 jam. Tetapi dia berbeza pula kalau kamu menggunakan gas. Okey, kadar resapan zarah dia paling tinggi. Paling tinggi. Okey, kalau kamu tengok dekat eksperimen yang dia buat ni. Satu balang ni dia ada bromin vapor. Okey, warna coklat. Atas ni gas yang tak ada apa, maksudnya tak ada apa lah. Okey, kawasan kosong. Okey, dekat tengah-tengah antara dua bekas ni, dia letakkan penghadang. Okey, bila dia tarik penghadang tersebut, dalam masa beberapa minit, kedua-dua bekas ni telah pun bertukar menjadi warna Brown. Okey, berwarna coklat. Okey, dipenuhi dengan gas bromin. Okey, disebabkan apa? Kita patah balik macam tadi. Kita tengok zarah dia macam mana. Dia tak terlalu banyak. Jadi bila mana dia nak menguasai kawasan yang tak berapa banyak tu, dia lebih Cepat. lebih Mudah. lebih cepat pun lebih cepat boleh, lebih mudah pun boleh. Okey. Okey, ini yang kamu akan yang mudah belajarlah. Okey, dapat nampak perbezaan ketiga-tiga tersebut? Nampak cikgu. Okey, seterusnya. Perubahan keadaan jim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Okey, teori kinetik ni apa? Bergerak. Okey, dia bergerak. Okey, teori kinetik ni adalah bergerak. Okey. Cecair.
Untuk pergi menjadi gas, dia akan melakukan proses apa? Pendidikan. Okey, melakukan proses pendidihan. Okey, tetapi gas nak menjadi cecair pula? Proses? Kondensasi. Okey, proses kondensasi. Cecair nak menjadi pepejal, melakukan proses? Pembekuan. Okey, pembekuan. Kamu letak dalam peti beku rumah kamu tu, air akan menjadi pepejal, akan jadi ais. Okey, ais tu pula nak menjadi cecair, akan melalui proses? Peleburan. Okey, proses peleburan. Kemudian, yang terakhir, pepejal nak menjadi gas. Okey, daripada ais. Dekat dalam peti ais kamu tu nak menjadi gas terus. Apa yang perlu dibuat? Pemejaluapan. Okey, pemejaluapan. Okey, dan gas nak terus menjadi pepejal pun dia melalui proses yang sama iaitu Pemejawapan. pemejaluapan. Okey, proses dia yang sama. Okey, ini adalah berapa proses? 1, 2, 3, 4, 5. 5 proses yang kamu kena tahulah. Okey, berkenaan dengan perubahan keadaan kirim disebabkan oleh penyerapan dan juga pembebasan haba. Okey. Ni, penyerapan dan pembebasan haba. Ini adalah 5 proses dia. Okey, Okey. cikgu. Okey, ni contoh-contoh dia lah tadi yang telah kamu tengok. Okey, pepejal nak menjadi cecair, dia kena serap haba. Okey, barulah dia boleh cair. Okey. Okey. Pendidihan cecair nak menjadi gas berlaku pada takat didih. Kalau air, takat didih dia berapa takat didih air? 100. Oh, apa tu? Apa tu? 1000. Hafiz dah ulang. 100. Okey, betul lah 100. Okey, bila dia sampai ke takat didih dia akan menjadi gas. Okey, dia memerlukan menyerap haba untuk melakukan proses pendidihan tersebut. Okey, daripada cecair ke gas. Okey, seterusnya penyejatan cecair ke gas. Okey, dia berlaku pada sebarang suhu. Okey, sebarang suhu. Kamu jemur dekat tengah matahari, macam sekarang ni musim panas bahang ni. Okey, dia akan berlaku proses penyejatan. Okey, dia akan menyerap haba dari sekeliling. Dia tak memerlukan 100 darjah Celsius untuk berlaku proses penyejatan ni. Okey. Ada kalau kamu jemur baju ke, kamu pegang 100 darjah Celsius, lecok tangan. Tak melecok. Okey, dia berlaku dalam sebarang suhu. Tak kisahlah suhu berapa pun. Okey, dia akan berlaku proses penyerapan, penyejatan. Okey, yang seterusnya adalah kondensasi. Okey, gas kepada cecair. Berlaku di bawah takat didih dan membebaskan haba. Asalnya kalau 100 darjah Celsius dia akan bebaskan haba tu suhu dia akan turun. Okey. Ni contoh yang dia bagi adalah ni air ni. Kamu buat keluar air daripada peti sejuk, kamu letakkan atas meja, kamu akan lihat ada kesan basah tak dekat luar botol tu? Okey, itu ada. Okey, sebab itu adalah proses kondensasi. Okey. Okey, cikgu. Seterusnya adalah pembekuan. Okey, cecair menjadi pepejal. Okey, air yang dekat dapur tu kamu letakkan dekat peti beku, dia akan menjadi ais. Ais. Okey, dia berlaku pada takat beku. Okey, air takat beku dia berapa? Kosong. Betul kosong. Fikiran elok. Masa nak habis dah, cikgu. Habis lah, sikit. Okey, 0 darjah Celsius. Okey, bila berlaku sampai ke takat beku, dia akan bertukar. Okey, cecair kepada pepejal. Okey, disebabkan apa? Sebab cecair tu dia membebaskan haba daripada suhu bilik, iaitu berapa? 30 darjah Celsius. Dia buang lagi haba sehinggalah suhu 0 darjah Celsius, membuatkan cecair itu menjadi ais. Menjadi pepejal, jadi ais. Okey. Dan yang terakhir, okey,
Yang terakhir adalah pemejal wapan. Okey, gas menjadi pepejal ataupun pepejal terus jadi gas. Dia langkau satu step, dia tak menjadi cecair. Okey. Ini adalah dinamakan sebagai pemejal Wapan. wapan. Okey, dia langkau satu step. Cecair tu dia tak ada. Boleh? Nampak ah? Faham? Nampak cikgu. Okey, kalau nampak itu sajalah. Okey, berkenaan dengan jirim. Kita akan tengok pula kepada ada soalan. Okey, yang lain nampak tak? Nampak. Cikgu. Okey, kita tengok soalan pertama. Okey, soalan pertama, apakah itu jirim? Yang ni, kamu dah belajar kan? Dah cikgu. Okey, minta seorang tolong jawab. Siapa nak jawab? Saya. Okey, Hafiz, yang pertama, soalan pertama. Apakah itu jirim? Sebarang jasad yang mempunyai bentuk tetap 2 dan satu lagi dua. 3. Sebarang jasad yang mempunyai jisim. Okey, 2 dan 3. Betul ke 2 dengan 3? Ya. InsyaAllah betul cikgu. Okey, kita tengok. Yang lain ada bantahan? Okey, tak ada nak tanya yang lain. Dah keluar jawapan. Okey, jawapan dia 2 dan 3. Okey. 3. Jirim ialah sebarang jasad yang mempunyai jisim dan juga bentuk yang Tetap. tetap. Okey, soalan yang seterusnya. Antara berikut yang manakah mewakili susunan zarah bagi pepejal? Yang pertama tadi kita belajar. Yang mana bentuk pepejal? A, B atau C? A. Siapa jawab tu? Siapa jawab? Nak bagi markah ni? A. Saya. Okey. Nada jawab A. Betul jawapan A. Kita tengok next. Okey, jawapan dia adalah A. Okey, zarah pepejal tersusun sangat rapat dan ruang di antara zarah adalah sangat Kecil. kecil. Okey, dia bergerak ni, dia getar macam cikgu kata tadi ni. Okey, contoh yang cikgu bagi dia apa? 100 orang dalam satu kelas tadi ni. Okey. Okey, yang ketiga, antara pernyataan berikut yang manakah salah? A. Cecair mempunyai isi padu tetap dan mengikut bentuk bekas yang diisi. B. Pepejal tidak boleh dimanfaatkan. C. Zarah gas bergetar pada tempat yang tetap. Jawapan dia apa? Amirah pula. Apa jawapan dia? Tak dengar. Tak dengar. Jawapan dia apa? C. Okey, Hafiz jawab C. Okey, macam tu kita tengok jawapan dia. Adakah C betul? Okey. Okey, betul. C. Zarah gas bergetar pada tempat yang tetap. Okey. Zarah gas bergerak bebas dengan laju. Okey. Dalam satu kelas tu ada 5 orang je. Larilah main ciligan. Okey. Okey, soalan keempat. Dalam cecair, pergerakan zarah adalah apa dia? A. Bebas bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain. B. Bebas bergerak, menggelonsor dan berlanggar antara satu sama lain. Dan C. Bergetar pada kedudukan yang tetap. Mana jawapan dia? A. Betul A. Okey, kita tengok. Siapa yang kena? Okey, salah. Jawapan dia adalah B. Okey. Bebas bergerak, menggelonsor dan berlanggar antara satu sama lain. Okey. Seterusnya. Okey, soalan yang kelima. Kadar resapan zarah dalam pepejal adalah rendah daripada cecair. Betul ke salah? Pepejal adalah rendah daripada cecair, kadar resapan dia. Betul. Benar. Okey, benar. Kita tengok betul atau salah? Okey, betul. Okey. Sebab dia susah nak bergerak. Okey, sebab mampat. Okey, seterusnya. Ada lagi?
Habis dah. Okey, habis dah. Dalam 5 soalan tadi, 1 soalan yang salah. Okey, tak apa. InsyaAllah kita akan cuba lagi. Okey, ada soalan tak? Apa yang kita belajar? Tak ada cikgu. Tak ada. Kalau tak ada apa-apa, kita habislah kelas kita. Okey, kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, setakat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu.